Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-199 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah. Namun Soleha dah live lebih 600 tajuk. Alhamdulillah, anda boleh follow channel YouTube Soleha Mat Taha, insyaAllah. Okey, tajuk kita hari ini adalah bila hilangnya adab dan juga akhlak dalam diri kita, apa terjadi? Okey, sebelum tu Soleha nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link page live Majlis Ilmu Taman-Taman Syurga pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hai, waalaikumsalam Kak Nadia Johari, hai Kak Mariam, hai Najwa Liana. Okey, alhamdulillah, thank you. Umi Kalisha, dah tukar nama Okey, alhamdulillah yang bersama-sama dengan majlis ilmu pada hari ini, insya-Allah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati, merestui majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi. Okey, thank you, tolong share, tolong seru. Okey, bila hilangnya adab dan akhlak dalam diri. So bahaya sangat bila diri kita sudah hilang akhlak dan tidak beradab dengan diri sendiri dan juga tidak beradab terhadap pencipta kita Allah ya Khaliq, tidak beradab terhadap keramat hidup kita, ibu bapa kita, tidak beradab dengan suami ataupun pasangan kita, tidak beradab dengan orang-orang sekeliling kita. So hidup kita manusia penuh dengan adab. Kalau hidup manusia tak ada adab, maka hancurlah hubungan antara yang tercipta. Banyak berlaku kemungkaran, banyak berlaku keburukan. So, kita lihat satu persatu poin pada hari ini, di mana ramai ulama dan memang majoriti jumhur ulama telah menyarankan kepada kita semua untuk belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Kerana apa? Sebab ramai orang dia ada ilmu tapi tak beradab. Tetapi kita letakkan adab itu nombor satu, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Hidup seorang manusia tu mesti meletakkan adab nombor satu daripada ilmu. Sebabnya bila hidup kita tak beradab, kita pandai macam mana pun hilang keberkatan. Dia ada kaitan antara tiga kriteria ni, di mana adab, ilmu, keberkatan mesti seiring. Kalau kita ada ilmu banyak macam mana pun, tapi kalau kita tak ada adab, so kita hilang keberkatan tu. Tetapi andai kita ada adab, ada ilmu seiring, insya-Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang barakah. Kehidupan kita akan sentiasa selamat, bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, bila kita hilang adab, maka kita akan hilang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hidup manusia ni, contohlah kita nak solat pun kita ada adab. Kita nak berdoa pun kita ada adab. Waktu rutin harian kita lah, normal yang kita lakukan setiap hari apa? Makan. Kita nak makan ada adab, kita nak tidur pun ada adab. Di mana kalau kita tak iringi adab di dalam setiap rutin harian kita, maka hilanglah
hilanglah segala kebaikan. Contohlah kalau kita makan tak beradab, makan sambil bercakap-cakap, makan bersepah-sepah, makan gelojoh, makan tak baca doa. So syaitan kacau. Itulah dia punya ibrah dan juga kesan. Bila mana kita tak jaga adab dalam kehidupan kita, hidup kita boleh porak-peranda. Hidup kita boleh diganggu oleh makhluk halus, makhluk yang sentiasa ingin menyesatkan kita, iaitu syaitanir rajim. So kita kalau nak makan, nak minum, nak tidur, semua ada adab. Nak ambil wuduk macam mana, nak masuk tandas macam mana. Sebab itu kanak-kanak, anak-anak kita diajar seawal usia untuk sentiasa menghidupkan cara hidup Islam yang sebenarnya, ikut sunnah Rasulullah. Dekat sekolah anak-anak tadika, prasekolah dah diajar dah. Adab masuk tandas, guna kaki kiri. Adab keluar tandas, guna kaki kanan. Kita kena remind anak-anak kita. Sebab kadang-kadang bila kita tak cakap dengan mereka, mereka tak tahu. Mereka tak anggap semua benda tu sama je. Kiri ke kanan ke sama je. Tetapi sebenarnya bila kita explain, kita terangkan dekat anak kita, mereka akan menyerap elok segala ilmu yang kita ajar tu, kerana adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebab ramai orang hari ini dia belajar tinggi-tinggi, tetapi hilang rasa hormat terhadap guru dia, hilang rasa hormat terhadap ibu bapa dia. Cakap pun bukan main melenting, menjawab-jawab bila melakukan kesalahan, tak nak terima segala teguran. So itu di mana adab dan akhlak dalam diri kita. Okey, yang ketiga, bila hilang adab dan akhlak dalam diri kita, maka akan berlaku pertengkaran, maka akan berlaku permusuhan, pergaduhan, perselisihan faham. Sebab tu Islam mementingkan kita supaya kita musyawarah, berbincang. Jangan main tuduh je, jangan main menyalahkan sesuatu pihak je, tetapi kena dengar kedua-dua belah pihak. Di mana kita kalau Islam tu sentiasa mementingkan silaturahim, sentiasa mementingkan adab di dalam setiap pergaulan. Contoh, seorang majikan, bagaimana cara dia bergaul dengan pekerja-pekerja dia. Macam mana seorang majikan sentiasa bergaul serta melayani anak-anak staf dia dengan sangat baik. Macam juga adab seorang murid dengan guru. Bagaimana seorang murid menyantuni seorang guru, bagaimana seorang guru menyantuni murid-muridnya. Semuanya ada adab, dua hala, bukan satu hala sahaja. Sebab tu kita kalau kita nak hidup kita aman damai, nak berkat, insya-Allah kita kena saling bertoleransi, kena saling berkasih sayang, kena saling bina engagement antara satu sama lain dan bina kesefahaman. Sebab bila salah seorang panas, seorang sejuk, seorang tahu nak cari salah, seorang meredakan, seorang bersifat tenang. So kita kat sini kena saling melengkapi, kerana tiada manusia yang sempurna. InsyaAllah bila kita saling memahami dan kita hidup penuh dengan kasih sayang, InsyaAllah akan berlaku persefahaman, akan berlaku kata bulat sepakat yang dipersetujui bersama-sama. Tak ada ungkit-mengungkit, tak ada masalah di belakang ataupun di sebalik tabir nanti. In the next day, InsyaAllah kita dapat berbincang dan kita menemui jalan yang sepakat, insya-Allah. Ya, betul Kak Suhaiza Rahman, kita kena saling melengkapi. Sebab tiada manusia yang sempurna. Kalau kita tahu suami kita banyak kekurangan, kitalah tolong top upkan kekurangan dia. Kalau kita pun banyak kekurangan, kita sendiri kena belajar improve diri kita, perbetulkan apa yang kurang. Insya-Allah terima seadanya pasangan kita masing-masing. Kerana itulah Allah ciptakan jodoh. Jodoh, pertemuan, ajal, maut, semua adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau kita belajar adab, kita belajar akhlak, insya-Allah kita boleh melahirkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, bila kita hilang adab dan akhlak dalam diri kita, kesannya bila kita mati nanti, nyawa kita akan ditarik, direntap dengan sangat dahsyat. Ini orang yang tak beradab. Memang ada satu hadis dan kisah daripada zaman sahabat, di mana ada seorang sahabat yang tidak beradab sepanjang hidupnya, derhaka terhadap ibu bapanya, tidak menyantuni pasangannya, menjadi pasangan yang
sentiasa menyalahkan dan tidak menerima kekurangan, maka bila dia mati nanti, nyawanya akan direntap dengan sangat dahsyat sehingga menggigil tubuhnya. Ini kita kena hati-hati. Sebab bila kita tak ada adab dalam hidup kita, kita jadi anak murid yang derhaka, kita jadi anak yang derhaka kepada ibu bapa kita, maka kesannya nanti kesukaran waktu kita nak menghadapi kematian. Sakaratul maut kita sangat-sangat dahsyat. Betapa sakitnya bila nyawa, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri pun saat kematiannya Rasulullah merasa sakit sangat walaupun malaikat cabut terlampau lembut. Ini kalau nyawa kita ni malaikat cabut rentap habis, serentap dan sangat kasar, maka menggigil tubuh tu menahan kesakitan. Itulah ibaratnya bila mana kita hidup tanpa adab, tanpa akhlak dalam diri kita. Hidup kan? Contohi akhlak Rasulullah SAW. Kita tak nak pengakhiran hidup kita sangat dahsyat. Kita tak nak pengakhiran kita dalam su'ul khatimah, di mana pengakhiran yang buruk. Tetapi berdoalah semoga Allah kurniakan kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik setiap insan, insya-Allah. Bila hilangnya adab dan akhlak dalam diri, kita kena ubah dan adjust cara hidup kita, di mana kita selalu mulakan segala kegiatan hidup kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bila kita sebut Bismillah dengan nama Allah, kita iringi setiap perlakuan kita, setiap aktiviti kita, setiap rutin kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka itulah adab yang paling baik. Sebab kita meletakkan Allah sentiasa ada dengan kita. Allah sentiasa membantu kita saat susah dan senang. Berbanding orang yang sentiasa merasakan diri dia hebat, dia merasakan dia tak perlu pertolongan Allah. Dia merasakan diri dia betul boleh berjaya tanpa restu dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seorang manusia tu masuk ke syurga pun kerana rahmat kasih sayang Allah. So kita kena rebut rahmat kasih sayang Allah ni. Selalu amalkan baca bismillah setiap perlakuan kita. Nak masuk rumah baca bismillah, nak masak baca bismillah, nak menuntut ilmu baca bismillah, nak mengaji Al-Quran baca bismillah, ta'awuz. InsyaAllah bila kita hidupkan bismillah dalam kehidupan kita, Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Sebab bismillah tu sendiri bermaksud dengan nama Allah. Lagilah kalau kita sebut penuh Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Okey, dan yang terakhir, keberkatan hidup hilang bila kita tak beradab. So kita nak hidup kita berkat ke tidak? Kita nak hidup kita tenang bahagia ke tidak? Kalau kita nak hidup tenang, nak hidup bahagia, kita kena jaga keberkatan. Dan keberkatan tu hendaklah kita cari. Keberkatan tu hendaklah kita raih dan kita jaga. Bukannya bila kita dah tahu dah, kita buat tak tahu je. Bukannya bila kita dah tahu sesuatu ilmu, kita tak apply, kita tak hidupkan pun dalam kehidupan kita. Ibarat ilmu tu hanya sekadar di pendengaran dan kita tak amalkan, kita anggap dia macam angin lalu. Tak boleh macam tu. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Sesungguhnya ilmu tu kalau kita tak amalkan ibarat pohon yang tanpa buah. Anda cuba bayangkan sejenak, bila mana tumbuhnya sepohon pokok tu, tumbuhnya banyak daun-daun, tetapi kelemahan dia tak ada buah. So ibarat macam itulah ilmu. Kita belajar ilmu banyak macam mana pun, tapi kita tak apply dalam kehidupan kita, ibarat ilmu tu tak bermanfaat pun, tak berkesan, tak memberi impak pun dalam kehidupan kita. Berbanding kalau kita belajar ilmu banyak-banyak and then kita apply dalam kehidupan kita walaupun sedikit, kita istiqamah beramal, insya-Allah ada kesan dia, ada ibrah dan ada juga hikmah yang kita dapat, kebaikan dia. Kita boleh improve amalan kita, kita boleh improve ibadah kita, kita boleh top up tambah pahala untuk saham akhirat kita, insya-Allah. So jagalah adab dan akhlak dalam kehidupan kita supaya hidup kita berkat. Berkat ni susah nak dapat tau. Tetapi kalau kita faham, contohlah kita faham konsep berilmu, konsep adab berguru, kita faham konsep macam mana nak menyantuni seorang guru, maka kita akan menyantuni guru kita sebaik-baiknya. Kerana keberkatan tu kalau kita dapat, kita dakap elok keberkatan tu, kita akan sentiasa bahagia, kita akan sentiasa berjaya yang berkat.
Sebab ada orang hari ini dia kata dia berjaya. Tak apalah, saya berjaya, saya banyak duit. Tetapi dia tak tahu kejayaan dia tu adalah kejayaan yang tak berkat, kejayaan yang Allah tak reda. Di mana kejayaan yang sementara tu, yang tak kekal lama hingga ke hari akhirat, boleh menghancurkan hidup dia, boleh menyebabkan hidup dia terumbang-ambing. So kita nak kejayaan yang berkat, di mana kejayaan yang berkat adalah yang membawa kebahagiaan hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So Solehah doakan agar kita semua sentiasa memperbaiki diri, sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa ada adab dan akhlak dalam diri kita yang kita perbaiki setiap hari. Sebab kita manusia ni lemah. Setiap hari mesti kita improve. Setiap hari kita mesti cari ilmu. Setiap hari kita mesti top up ilmu, cari kawan, cari guru untuk bimbing kita ke arah jalan yang Allah reda, insya-Allah. Okey. Sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah hari ini. Kita berjumpa lagi esok hari, insya-Allah. Dan Solehah doakan agar anda semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisab, insya-Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.